Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Akmal bin Muhammad Kitastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizata Hanifah binti Hasmadi. Nama saya Numaisah binti Asmai. Nama saya Nur Ain Fatin Fatin binti Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membentangkan tentang ideologi semasa, iaitu cabaran dalam kehidupan Muslim. Bagi pengenalan, masyarakat Islam khususnya di Malaysia semakin hari semakin terdedah kepada ideologi barat yang mampu menggoyahkan iman seseorang itu terhadap Allah yang Maha Esa. Antara ideologi yang semakin berleluasa di negara Malaysia ialah liberalism, hedonism, sekularism dan sebagainya. Ideologi yang dibawa oleh orang barat ataupun orang bukan Islam ini jelas terpesong jauh dengan ajaran Islam dan boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah. Seterusnya, ancaman sekularisme kepada umat Islam di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme? Menurut A.S. Hornby, sekular bermaksud tidak ada kena-mengena dengan hal ehwal rohaniah atau keagamaan. Manakala berdasarkan Kamus Dewan edisi ke-40, sekularisme bermaksud fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Terdapat seorang tokoh yang terkenal iaitu Profesor Dr. H.M. Rashidi yang menyatakan bahawa sekularisme adalah sistem etika dan falsafah yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan kitab suci atau kehidupan di kemudian hari. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa ideologi sekularisme adalah bercanggah dengan fahaman ataupun ajaran Islam yang menyatakan bahawa setiap perbuatan umat Islam itu tersendiri perlulah berkait rapat dengan agama. Tidak kira termasuklah hal duniawi seperti jual beli, cara pemakaian dan sebagainya. Cabaran ideologi sekularisme boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Untuk politik, ideologi sekularisme membawa fahaman barat seperti kapitalisme, sosiolitik dan nasionalisme. Ideologi sekularisme menghapuskan syariat Islam dari pemerintahan seperti menghalalkan sesuatu yang haram diamalkan oleh umat Islam. Terdapat beberapa individu ataupun pemerintah Islam yang diberi kuasa untuk mentadbir negara tetapi menyalahgunakan kuasa yang ada dengan menggunakan ilmu ataupun pengetahuan yang cetek tanpa menjadikan Al-Quran ataupun Sunnah sebagai rujukan untuk mentadbir negara. Mereka mentadbir negara sesuai ataupun mengikut telunjuk hawa nafsu sendiri tanpa menjadikan Islam sebagai rujukan. Seterusnya, ekonomi. Ideologi sekularisme yang bermatlamatkan kekayaan dan materialis semata-mata jauh terpesong dengan nilai ajaran Islam itu tersendiri. Ajaran sekularisme yang dipengaruhi oleh sistem kapitalis ini secara terang-terangan menghalalkan sesuatu yang haram dalam urusan jual beli ataupun perdagangan. Mereka yang terlibat dengan perkara ini jelas menjadikan sesuatu perniagaan itu bermatlamatkan kekayaan semata-mata tanpa menghiraukan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan jual beli barangan yang dilarang penjualannya dalam Islam seperti arak dan juga dadah. Islam tidak menjadikan keuntungan adalah matlamat utama, tetapi rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadi panduan ataupun kehendak ketika melakukan penjualan agar kehidupan mencapai kesenangan yang hakiki. Islam telah pun menggariskan beberapa panduan tertentu khususnya berhubung jual beli dalam urusan perniagaan untuk menjaga kemurnian dan juga kebersihan urusan ekonomi umat Islam itu tersendiri. Seterusnya, sosial. Ideologi sekularisme menerapkan dalam diri masyarakat bahawa mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa sekatan atau gangguan.
Kebebasan yang diterapkan dalam kalangan masyarakat ini serba sedikit telah mempengaruhi umat Islam, khususnya golongan muda. Apabila mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, mereka tanpa segan silu melakukan maksiat di khalayak ramai seperti mendedahkan aurat, bergaul tanpa batas iaitu perempuan dan juga lelaki, mencarut dan sebagainya. Hal ini menyebabkan masyarakat terjerumus kepada kebinasaan dan terdedah kepada perbuatan yang tidak bermoral yang lebih dahsyat di kemudian hari seperti minum arak dan juga zina. Antara cara untuk mengatasi ideologi sekularisme daripada merebak dalam kalangan masyarakat adalah seperti dengan setiap individu perlulah melengkapkan diri dengan ilmu agama agar dapat membezakan yang mana hak dan juga yang mana batil. Selain itu, individu Muslim sendiri perlulah pandai memilih kawan agar tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan. Yang ketiga, orang Islam perlulah selalu mempraktikkan ajaran Islam yang sebenarnya dalam kehidupan seharian agar tidak mudah dipengaruhi oleh sebarang ideologi luar. Carangan ideologi barat yang wujud di negara kita bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh, kerana fahaman ini boleh menggugat keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam ini jelas cuba untuk mempengaruhi umat Islam untuk mengkufurkan Allah dari aspek rohani dan juga jasmani. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah taat kepada perintah Allah sebagaimana panduan hidup ini telah pun ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis agar kehidupan lebih sejahtera dan terhindar daripada fahaman yang boleh merosakkan akhlak orang Islam. Liberalisme berasal daripada perkataan liberal yang dimaksudkan dengan condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Liberalisme ialah suatu falsafah yang meletakkan hak kebebasan individu sebagai nilai yang tertinggi. Individu yang menerima liberalisme dipanggil sebagai golongan liberal. Mereka mengutamakan hak-hak individu dan juga pluralisme, iaitu hak kesamarataan. Mereka menerima hak kebebasan bersuara dan berfikir bagi setiap individu. Mereka juga menyokong sistem pemerintahan demokrasi liberal yang melalui pengundian individu yang adil dan terbuka. Ini adalah antara keratan akhbar yang menunjukkan liberalisme sudah lama bertapak di Malaysia. Antara ancaman-ancaman liberalisme kepada umat Islam masa kini ialah mereka menyebarkan dakwah yang mengutamakan fahaman pluralisme atau definisinya ialah sama seperti mana fahaman mereka yang menegaskan bahawa setiap agama itu adalah sama yakni benar. Sebagai contoh, di Malaysia masih mempraktikkan budaya menyambut sambutan perayaan di Malaysia secara umum sesama penganut-penganut yang berlainan agama termasuk umat Islam sendiri. Selain itu, di Indonesia juga telah wujudnya ideologi Pancasila, iaitu perkahwinan campur antara agama yang berlainan. Seperti mana yang kita tahu, perkahwinan bercampur agama ini adalah hukumnya haram dan bercanggah dengan Al-Quran. Seterusnya, mereka memperjuangkan hak kebebasan beragama dan hak untuk murtad daripada agama Islam dan menganut agama lain tanpa hukuman yang sepatutnya. Ini kerana mereka percaya hak untuk memilih agama itu adalah hak individu itu sendiri. Isu ini seharusnya tidak dibangkitkan kerana agama Islam itu adalah agama persekutuan di Malaysia. Isu ini juga sering mendapat perhatian apabila wujudnya artikel-artikel dan berita yang menunjukkan umat Islam sendiri memilih untuk murtad secara sukarela dan sesuka hati mereka tanpa memikirkan hukuman yang akan mereka hadapi. Dalam Islam juga telah ditetapkan hukum bahawa orang-orang yang murtad ini akan dikenakan hukuman yang amat berat. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya yakni murtad, maka hendaklah kamu membunuhnya. Riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Walaupun telah ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan agama, mereka tetap mempertikaikan hukum-hukum dan syariat Allah yang telah jelas ditafsir oleh kitab suci Al-Quran. Mereka menganggap bahawa hukum logik akal mereka dan hujah mereka itu lebih rasional dan senang diikuti oleh kehidupan umat Islam pada masa kini.
Antara hukum yang telah ditentang oleh golongan liberalism ialah hukum faraid, kerana bagi mereka hukum faraid itu sangat-sangat tidak adil kepada golongan wanita dan hanya berpihak kepada golongan lelaki sahaja. Seterusnya, hukum hudud. Pada kepercayaan mereka, hukum hudud itu menormalisasikan kekejaman dan dipengaruhi oleh umat Islam daripada Arab Jahiliyah. Selain itu, pemakaian menutup aurat bagi umat Islam, kerana pada pandangan mereka, umat Islam yang menutup aurat itu adalah sangat kolot dan tidak selari dengan perkembangan zaman yang semakin moden ini. Ini menyebabkan mereka menyeru agar pembaharuan hukum fiqh secara bebas dan logik akal, dan mendesak agar ketidakperluan untuk pertanyaan kepada ilmuwan-ilmuwan agama dan juga ulama di Malaysia dalam menetapkan hukum. Di samping itu, golongan-golongan liberal juga menentang penguatkuasaan undang-undang moral agama. Mereka sangat tidak bersetuju apabila kerajaan menetapkan undang-undang yang berteraskan agama, kerana mereka merasakan bahawa hak asasi manusia dan hak kebebasan mereka dilanggar dan tidak dipedulikan. Hal ini dapat dilihat apabila isu-isu sebelum ini yang menunjukkan persatuan dan NGO yang menyokong golongan ini dalam meminta pihak penguat kuasa dan jabatan Islam di Malaysia agar tidak melarang atau menahan para pengunjung Islam yang berkunjung ke pusat-pusat hiburan di Malaysia. Bantahan untuk penutupan pusat-pusat hiburan juga dilarang sekeras-kerasnya oleh mereka. Bagi mereka, undang-undang yang dikuatkuasakan berteraskan agama tidak boleh menegur akhlak mereka sebagai umat Islam yang mahukan kebebasan. Isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan liberalism ini dikhawatiri akan menyebabkan perbalahan dan perpecahan antara umat Islam sekiranya tidak dibendung secara menyeluruh. Bukan sahaja di Malaysia, liberalism sudah sangat-sangat berkembang di dunia dan sudah lama berpengaruh dan dikhawatiri akan semakin berkembang. Mereka berupaya mengubah tafsiran agama secara logik akal dan rasional agar selari dengan perkembangan zaman moden masa kini, dan ini dikhawatiri akan mempengaruhi umat Islam yang juga mahukan kehidupan demokrasi. Mereka juga mempercayai bahawa sesiapa sahaja di antara manusia yang berupaya berfikir secara rasional memberi pendapat tentang hukum fiqh. Untuk mengatasi ancaman-ancaman liberalism ini, kita sebagai umat Islam perlulah memahami sepenuhnya tentang liberalism dan pluralism agar kita lebih cakna tentang pendekatan mereka kepada umat Islam, dan fahami juga tentang ketidaksahihan hukum yang telah ditetapkan oleh mereka, supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang sama. Selain itu, kita juga harus sentiasalah mengamalkan kehidupan Islam yang sempurna dan fahami agama Islam itu secara betul dan jelas. Sebagai usaha mengatasi Islam liberal di Malaysia, Malaysia sebelum ini pernah mewartakan satu fatwa yang mengharamkan media atau maklumat tentang fahaman pluralism dan liberalism. Mereka juga meminta agar menyekat dan menghapuskan segala bahan terbitan tentang fahaman ini. Fatwa ini juga secara tidak langsung akan membantu agar mengurangkan pendekatan secara awam kepada masyarakat Islam di Malaysia. Selain itu, penyelarasan pembelajaran agama di sekolah yang lebih mendalam tentang isu ini juga boleh membantu pengurangan golongan ini dan memberikan fahaman yang lebih menyeluruh kepada anak-anak muda masa kini. Seperti mana peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya menunjukkan bahawa anak-anak muda perlu diberi pendekatan lebih awal tentang perkara ini agar mereka fahami dan tidak akan terjerumus kepada fahaman ini. Akhirnya, pihak penguatkuasa agama dan Jabatan Agama Islam di Malaysia hendaklah meningkatkan lagi usaha
untuk menyampaikan ceramah dan kempen-kempen tentang kesalahfahaman dan kepentingan tentang penolakan hak kebebasan individu yang disampaikan oleh golongan liberalisme dan pluralisme ini. Ini dapat membantu menyedarkan masyarakat Islam tentang hak asasi manusia perlulah selari dengan Al-Quran dan hadis. Kerana segala hukum yang dikeluarkan oleh pemikiran logik akal ini sangat tidak dapat dipastikan kesahihannya kerana akal manusia bukanlah wahyu dari Allah SWT. Cabaran seterusnya di kalangan umat Islam adalah hegemoni Barat. Hegemoni Barat ialah perkataan hegemoni dalam perkataan Inggeris. Hegemoni mempunyai makna pengaruh atau penguasaan. Perkataan hegemoni dalam kamus membawa maksud bahawa pengaruh atau kelebihan ini merangkumi semua aspek seperti politik, ekonomi, masyarakat, budaya, keneteraan, pendidikan dan undang-undang. Hegemoni juga dapat diterima sebagai perkara semula jadi sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan diamalkan. Seterusnya, hegemoni Barat banyak memberi kesan yang buruk atau ancaman terhadap kehidupan Islam pada masa kini. Orang Barat melaungkan slogan sekular yang menyekat agama dan menyangkal bahawa agama boleh memainkan peranan dalam memperbaiki, mengubah dan mencapai kemajuan atau peradaban. Antaranya adalah konsep dan pemikiran di kalangan umat Islam. Islam yang bebas telah dinyatakan sebagai bid'ah dan bertentangan dengan undang-undang Islam. Umat Islam yang bebas mengaku mematuhi ajaran Islam, tetapi Islam yang mereka bawa adalah berdasarkan Islam yang dibentuk oleh ideologi Barat. Seterusnya, kuasa Barat menjadi semakin kuat dan berpengaruh dalam politik, agama dan budaya di hampir seluruh dunia. Budaya dan ideologi yang dibawa oleh negara-negara Barat semakin mengancam status Islam. Seterusnya adalah keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam. Kehidupan sosial dan aktiviti hiburan masyarakat Barat memang menjadi pilihan utama remaja Barat. Oleh itu, umat Islam mudah terpengaruh dengan aktiviti yang melalaikan. Contohnya, artis hiburan juga didewakan sehingga mereka menjadi idola para remaja. Contohnya pada masa kini, contoh jenis artis hiburan ialah artis daripada Korea yang dikenali sebagai artis K-pop. Itu juga umat Islam mudah terpengaruh dengan aktiviti seperti itu. Seterusnya adalah gejala seks bebas. Mempunyai anak di luar nikah adalah kebiasaan bagi pasangan lelaki dan wanita Barat. Remaja pada zaman ini berpendapat bahawa budaya Barat adalah lebih canggih dan lebih moden. Oleh itu, pengaruh budaya Barat yang berfikiran terbuka merupakan dorongan kepada remaja hari ini untuk menjalin hubungan seks bebas. Perasaan bangga terhadap kelakuan yang tidak bermoral ini menyebabkan mereka terbawa-bawa dengan budaya Barat sehingga melupakan diri dan didikan agama. Seterusnya adalah cara mengatasi cabaran tamadun Barat ataupun hegemoni Barat. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi cabaran pada masa kini dan antaranya adalah tanggungjawab untuk menjaga diri kita sendiri dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Seterusnya, umat Islam haruslah mematuhi ajaran yang ditetapkan di dalam Islam, terutamanya ketika menghadapi orang-orang dari pelbagai agama. Selain itu, umat Islam juga haruslah sentiasa berwaspada dengan segala tindak tanduk yang kita lakukan seperti pertimbangkan dan berfikir dengan akal waras sebelum melakukan sesuatu. Dan akhir sekali, jika kita adalah ketua keluarga, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mendidik ahli keluarga di bawah jagaan kita untuk mematuhi larangan agama. Seterusnya, carangan ataupun rumusan. Cabaran bagi umat Islam pada masa kini bukanlah muncul hanya dalam bentuk serangan fizikal, tetapi juga melibatkan serangan mental dan akal fikiran yang berkait dengan perubahan era pada masa kini.
Masyarakat Islam selalu menjadi mangsa kerana pemikiran yang mudah terikat dan dijajah. Pemikiran umat Islam juga haruslah diasah agar dapat menghadapi cabaran pada masa kini yang pasti akan lebih mencabar. Hedonism berasal dari bahasa Greek iaitu hedons yang bermaksud pleasure. Menurut Kamus Dewan Pula ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dalam hidup. Ini juga dijelaskan lagi sebagai cara pemikiran yang memberi keseronokan kepada masyarakat umum atau dengan kata lain mencapai keseronokan yang memuncak-muncak. Pengertian ini juga berkait dengan sikap seseorang yang suka terhadap hiburan sehingga menyebabkan diri mereka lalai dari tujuan utama. Namun seperti yang kita lihat kini, tamadun Islam banyak terdedah dengan budaya hedonisme melalui peredaran zaman globalisasi sosial budaya. Ini demikian, ianya tidak mengherankan apabila nilai tradisi sosial budaya Melayu yang tinggi dengan nilai kini digantikan dengan sistem nilai yang berasaskan budaya hedonisme. Tambahan pula dengan lahirnya ideologi yang berada dalam modernisme sehingga menyebabkan nilai akidah yang bagus dan mengakibatkan terlahirnya kelompok yang kurang dipercayai. Namun, Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan. Tapi, dengan keinginan yang tinggi kepada hiburan akan menyebabkan masyarakat kini menjadi alpa dan terus terjerumus dengan tipu daya dunia. Hedonisme juga akan melahirkan insan yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesesatan sehingga menjadikan keseronokan sebagai asas kebahagiaan hingga menyebabkan diri mereka hilang kepekaan dan merosakkan fitrah mereka sebagai manusia. Hedonisme ini juga akan menekankan kepada pegangan falsafah hidup yang mementingkan kebebasan manusia yang bertuhankan harta. Masyarakat hedonis lebih bersikap mementingkan diri sendiri serta bersifat individualistik dan materialistik kerana dengan kemewahan yang dimiliki telah merosakkan fitrah mereka sebagai manusia. Faktor-faktor yang mendatangkan hedonisme. Yang pertama adalah media massa. Media massa terutamanya stesen televisyen berlumba-lumba menyajikan rancangan-rancangan realiti yang berkonsepkan hiburan bagi menaikkan rangking penonton. Yang kedua adalah pusat hiburan. Kewujudan pusat-pusat hiburan ini juga menjadi faktor yang wujudnya budaya hedonisme dalam masyarakat. Ini kerana kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, pusat-pusat hiburan yang semakin hari semakin mengambil remaja untuk mengisi kekosongan. Oleh itu, tiada kawalan yang ketat dengan kewujudan pusat-pusat hiburan ini boleh mendatangkan kerosakan dan kehancuran diri generasi akan datang. Dalam surah, Allah telah memberi peringatan kepada manusia tentang kecenderungan manusia kepada perkara-perkara yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan dan merugikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Sedalah wahai manusia, wahai orang yang lalai, sebenarnya kamu tidak mengingatkan kesudahan kamu, bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Dan kamu tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya." Surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21. Yang ketiga adalah gangsterisme. Gangsterisme merupakan satu budaya hedonisme yang terketerlaluan kerana anak-anak muda kini melakukan kegiatan ini disebabkan oleh pengaruh daripada orang yang lebih dewasa. Hal ini kerana remaja maupun kanak-kanak kini lebih mementingkan nafsu mereka memuaskan kehendak maupun kepuasan diri. Kegiatan seperti ini telah berlaku lama di negara kita, bahkan kegiatan ini semakin hari semakin berkembang. Hal ini telah menimbulkan fenomena yang tidak baik terhadap diri, keluarga, persekitaran, masyarakat serta negara. Yang terakhir ialah pemikiran masyarakat. Pemikiran ini telah ditimbulkan oleh sesetengah ilmuwan Islam dan kebanyakannya ditimbul oleh golongan bukan Islam yang cuba mendalami Islam.
Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor usaha serangan yang dikenali sebagai Ghazwah Al-Fikri dan Ghazwah Al-Qatafi. Ianya merupakan bentuk serangan tidak langsung yang dilakukan agar pegangan agama masyarakat Islam diruntuhkan. Bagi cara-cara mengatasinya, bagi individu, penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam dalam jati diri umat Islam amatlah penting. Bagi masyarakat Islam dapat menongkar arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Oleh itu, perkara ini perlulah dilaksanakan tak kala anak-anak masih kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebunya. Seterusnya, bagi ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan dalam asas pendidikan anak-anak. Ini ditegaskan bahawa ibu bapa perlulah memperbetulkan asas pendidikan generasi muda yang merangkumi golongan remaja dan belia. Hal ini kerana aspek pendidikan ini merupakan perkara yang perlu diutamakan dan harus bermula dari awal. Oleh itu, pendidikan mestilah diberikan kepada anak-anak mengikut petunjuk-petunjuk yang telah digariskan dalam agama. Bagi masyarakat dan kerajaan, mereka perlulah bekerjasama bagi meningkatkan usaha dalam pembangunan masyarakat. Ini kerana budaya hedonisme dapat dibanteras dengan usaha jaya masyarakat dan pihak kerajaan. Sebagai penutup, umat Islam wajib berpegang pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendepani arus cabaran yang beraneka ragam dan bentuk. Hal ini kerana cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini bukan saja berbentuk serangan fizikal, tetapi ia turut melibatkan serangan pemikiran dalam menanggapi perubahan yang berlaku pada zaman ini. Sebagai contoh, ada di kalangan sarjana barat yang cuba menyerang dari aspek psikologi manusia dengan menyatakan bahawa selepas keruntuhan kuasa Soviet, maka musuh barat seterusnya ialah Islam. Oleh yang demikian, umat Islam haruslah membebaskan diri dari cekaman penjajahan pemikiran ini supaya dapat bangkit semula untuk menguasai dunia dalam bentuk baru.